Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, bersama saya pada hari ini uh, untuk kita sama-sama membincangkan salah satu sebutan yang sering menjadi pertanyaan, terutamanya di kalangan orang-orang awam ataupun mereka yang baru berjinak-jinak untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Sebelum saya teruskan kepada tajuk utama pada hari ini, saya mohon sesiapa di kalangan pendengar-pendengar, peserta-peserta yang melihat siaran langsung ini, mohon respon sama ada suara saya ni clear ataupun macam mana. Okay, baik. Sekarang ini kita akan membincangkan tentang sebutan yang selalu ditanya di dalam kelas-kelas kelas bahasa Arab terutamanya. Ditanya, Ustaz, apa beza Rasulullah dengan Rasulullah? Apa beza Rasulullah dengan Rasulullah? Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk kalimah ataupun perkataan yang ada di dalam bahasa Arab. Terima kasih Puan, terima kasih Nabil Poslan. Okay. Baik, kita perlu mengetahui bahawa di dalam bahasa Arab ini ada pecahan perkataan yang ada terbahagi kepada 3. Kalimah ataupun perkataan yang ada dalam bahasa Arab boleh dibahagikan kepada 3 kategori perkataan ataupun kalimah. Yang pertama ialah isim, kata nama ataupun nouns. Yang kedua fi'il, kata kerja ataupun perbuatan ataupun verb. Dan yang ketiga haraf, iaitu kata sendi ataupun kata fungsi. Okey. Baik. Berbalik kepada bentuk yang pertama iaitu isim, isim ataupun kata nama ataupun nouns yang mewakili perkataan yang paling banyak dalam bahasa Arab, hatta dalam mana-mana bahasa pun. Nak tahu nouns ataupun kata nama itu apa? Yang ada di sekeliling kita ini adalah nouns. Cermin mata, whiteboard, baju, orang, dinding, langit, bumi, kereta, itu nouns lah tu semua. Itu kata nama ataupun isim. Baik. Di dalam bahasa Arab, isim ataupun nouns ataupun kata nama ini dia boleh diletakkan baris. Ini antara keistimewaan bahasa Arab. Ada baris di hujung, dan dalam perkataan isim ini kita boleh letakkan dengan 3 cara bacaan ataupun 3 baris di akhirnya. Sama ada kita baca dengan yang boleh dibaca hujungnya, setiap kalimah di hujungnya isim. Kita bincangkan perkataan, kategori perkataan isim ataupun kata nama, bukan fi'il, bukan haraf. Kita fokus pada kata nama isim. Huruf akhirnya boleh menerima 3 baris, sama ada baris depan, baris atas ataupun baris bawah. Baik, ini antara keistimewaan bahasa Arab lah, ada baris di hujung. Kita dalam bahasa Melayu tidak ada baris, tapi kita ada cara untuk menggantikan baris itu dengan huruf-huruf vokal. Okey, baik. Kalau kita ambil satu contoh perkataan Rasul,
Bermakna perkataan Rasul boleh dibaca hujungnya dengan 3 baris. Kita boleh baca baris depan Rasul. Kalau perkataan tersebut Rasulullah, kita boleh baca Rasulullah. Kalau baris atas Rasulullah. Kalau baris bawah Rasulillah. Ya, dalam video sebelum ini saya ulas Muhammadun. Perkataan Muhammadun kita boleh baca Muhammadun, boleh baca Muhammadan, boleh baca Muhammadin. Muhammadun dengan Rasul ini adalah isim ataupun kata nama. Ya, sebab Muhammad tu nama orang, namalah. Dan Rasul itu adalah maknanya ialah utusan. Utusan ini bukan perbuatan. Utusan ini adalah nouns ataupun kata nama. Di dalam kelas sebenar ada cara-cara. Saya akan tunjukkan cara-cara kita nak mengenal nouns ataupun isim ataupun kata nama. Okey, baik. Jadi setiap perkataan tadi, setiap bacaan baris di hujung itu berubah-berubah mengikut situasi ataupun kedudukan ayat. Dia duduk kat depan ke, dia duduk kat belakang ke, ada apa-apa sebelum dia yang menyebabkan perkataan tersebut boleh berubah cara sebutannya. Ya. Okey. Jadi perkataan Rasul, ya, bila sebut perkataan Rasul iaitu utusan ini adalah nouns, kata nama, bermakna dia boleh menerima 3 baris yang disebutkan tadi. Hujung sama ada baris depan, baris atas, baris bawah. Okey, dan bila kita belajar lebih lanjut dalam bahasa Arab, ya, baris depan ini ada situasi, ada kedudukannya, ada beberapa tempat, ada 6 tempat. Okey. Baris atas pula ada situasi, ada kedudukannya dalam ayat, kena baca baris atas. Yang ini ada 11 tempat. Dan baris bawah pun ada situasi, ada kedudukannya, kena baca baris bawah, ada 2 tempat. Ya, okey. Jadi di dalam contoh yang saya bawakan di hadapan pada hari ini, saya memilih tempat-tempat yang kita biasa jumpalah. Ya. Okey, pergi kepada perkataan yang pertama, sebutan yang pertama dengan baris depan Rasulullah. Ya, baris depan Rasulullah. Dan inilah pilihan kita dalam bahasa Melayu. Ya, mana-mana perkataan dalam bahasa Melayu ni kalau kita pinjam daripada bahasa Arab, ya, pilihan barisnya dengan baris depan. Ya, Rasulullah. Kalau kitab, kitabullah. Kalau bait, baitullah. Lagi kalam, kalamullah. Depan. Ya, pilihan bahasa Melayu lah. Okey, jadi bermakna kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu, sebutan dia adalah Rasulullah sahaja. Dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, sebab dia ada kedudukan, ada tempat yang mana kena baca baris depan, baris atas dan baris bawah. Okey, di dalam ayat yang pertama ini, ayatnya Muhammadur Rasulullah. Ada di dalam surah Al-Fatah. Ayat yang terakhir Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Al-ayah. Panjang lagi ayat itu, tapi saya ambil bahagian yang awal saja. Muhammad itu adalah pesuruh Allah ataupun utusan Allah. Baik, dari segi kedudukan bentuk ayat yang pertama ini, ya, Muhammadun ini adalah kata nama, isim yang memulakan ayat. Maka orang Arab mengatakan kedudukan dia ataupun nama dia adalah sebagai mubtada, subjek. Sebab isim mulai. Okey? Dan bila jumpa mubtada ataupun subjek, kita kena cari khabar, predikat ataupun cerita. Khabar, predikat ataupun cerita. Okey, di dalam bahasa Arab, ketetapan baris bagi mubtada ialah dibaca dengan baris depan. Dan khabar juga dibaca dengan baris depan. Ya, kalau kita dengar dalam Al-Quran ayat Allah Maha mendengar, subjeknya Allah, perkataan Allah ataupun lafzul jalalah, ceritanya Maha mendengar, khabar dia Maha mendengar. Jadi kita akan baca dulu baris depan. Allahu Sami'un, Allahu Alimun, Allahu Basirun. Banyak kita jumpa di akhir-akhir penutup ayat-ayat.
Okey, ayat panjang kemudian di akhir ada wallahu alimun, wallahu basirun, wallahu azizun dan sebagainya lah. Okey, jadi mubtada ataupun subjek kena baca baris depan, khabar kena baca baris depan. Kerana perkataan Rasul ini berada pada kedudukan khabar, sebab itu kena baca baris depan. Okey, jadi kita akan baca Muhammadur Rasulullah. Tidak ada apa-apa perkataan dia di ujung yang lain mula dengan Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Baca baris depan. Salah satu tempat kena baca baris depan ialah bila berada pada tempat khabar ataupun predikat. Kena baca baris depan. Okey, ini yang pertama. Kemudian baca antara tempat kena baca baris atas ialah berada selepas ya. Ya ni dalam bahasa Arab disebut sebagai haraf nida. Haraf ni ialah kata sedi ataupun kata fungsi. Yang berfungsi sebagai nida ni maksudnya seruan, panggil. Ya ni memberi makna wahai. Kita nak panggil wahai Umar, wahai Ali, wahai Utsman, wahai Fatimah, wahai Zainab, wahai Nabi, hai Allah, ya Allah. Okey, jadi ya ni dalam bahasa Arab disebut sebagai nida, seruan. Kita nak panggil ataupun panggilan. Okey, jika perkataan Rasulullah ini terletak selepas ya, maka perkataan selepas haraf nida ni dalam bahasa Arab istilahnya disebut sebagai munada. Disebut sebagai munada. Munada ni maksudnya apa? Orang yang dipanggil. Ya ini digunakan untuk memanggil. Munada ini orang yang dipanggil ataupun disuruh. Ataupun kita boleh gunakan kata juga, kita boleh takrifkan juga sebagai perkataan yang terletak selepas haraf nida. Bila ada panggilan, mesti ada sesuatu yang dipanggil. Yang dipanggil itu adalah munada. Dan dalam bahasa Arab, munada ini keterapan barisnya kena baca baris atas. Cuma tajuk munada ini agak panjang sedikit. Dia ada beberapa cara bacaan. Cumanya di sini dibaca dengan baris atas. Okey. Ya Rasulullah. Kena baca baris atas. Sebab apa? Sebab terletak selepas haraf nida. Seruan. Yang ini saya tak jumpa. Yang tadi ni di dalam surah Al-Fatah, surah yang ke-48 ayat 29. Contoh yang kedua ini ada dalam Al-Quran perkataan Rasulullah, tetapi kita tak familiar sangat contoh-contoh tu. Yang kita akan familiar ataupun biasa dengar perkataan ya wahai. Jadi saya ambil contoh yang ini dan contoh yang ini tak ada dalam Al-Quran. Okey, yang ada ya. Saya bukan kata perkataan Rasulullah ni tak ada dalam Al-Quran. Rasulullah ni ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Tapi dia baris atas tu bukan sebab yang inilah, sebab-sebab yang lain. Dan kalau saya bawa contoh itu, dia lebih susah untuk diterangkan. Okey, jadi saya ambil tempat yang senang dan kita biasa dengar. Ya Rasulullah. Ingat kalau ada ya, bacaannya Rasulullah. Kita biasa dengar dalam nasyid. Ya Rasulullah, salamun alaik. Contoh lain apa? Ya Rasulullah, dalam sirahmu. Okey, lagi apa? Marhaban, ya Rasulullah, marhaban. Ya Habiballah, marhaban. Ya Syafi'allah, marhaban. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Baca dari atas. Sebab apa? Sebab ada ya. Okey. Jadi kalau tak ada ya dipakai kosong, tidak ada apa-apa perkataan. Selain ada perkataan Muhammad saja. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Tapi bila ada ya, tak ada perkataan Muhammad, ada ya saja. Ya Rasulullah. Okey, yang ketiga, bacaan untuk baris bawah Rasulullah. Okey, Rasulullah ini kenapa dibaca baris bawah? Ini yang menyebabkan baris dia berubah. Ni.
Okey, baik. Dan dalam bahasa Arab, fi ini dinamakan sebagai haraf jar. Haraf kata sendi ataupun kata fungsi, jar ni membaris bawahkan, menukarkan baris perkataan selepasnya jadi baris bawah, ya. Dan sebelum saya terlupa, tuan-tuan, dalam bahasa Arab kita akan fokus baris ini pada huruf yang terakhir, ya. Kita bukan tengok huruf pertama, kedua, ketiga, tapi kita akan melihat huruf yang terakhir. Okey, jadi haraf jar ni kata fungsi ataupun kata tugas ataupun kata sendi yang berfungsi sebagai jar ni, maksudnya membaris bawahkan perkataan selepasnya, isim selepasnya. Maka sebab itulah kita lihat perkataan Rasul ini hujung dia baris bawah. Sebab apa? Sebab ada selepas terletak selepas haraf jar. Okey, baik. Dan haraf jar ni kalau siapa yang belajar bahasa Arab memang sangat-sangat maklum. Banyak sangat dijumpai dalam Al-Quran. Ada 6, ada 9, maaf. Min ala bi ila fika an rubbala. Di dalam kelas sebenarnya saya akan cerita satu persatu berserta dengan makna. Dan salah satunya daripada haraf jar ni ialah fi yang memberi maksud dalam. Maka sebab ada fi, dibacalah Rasulullah. Andai kata saya tukar tempat fi ni dengan salah satu daripada yang lain, ni pun bacaannya Rasulullah. Ila Rasulullah. Li Rasulullah. An Rasulullah. Bermakna salah satu kedudukan ataupun tempat baris bawah ialah bila terletak selepas haraf jar. Maka sebab itulah kita dengar ayatnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ayat yang ke-21. Surah yang ke-33 ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang terbaik. Disebabkan ada haraf jar sebelumnya, maka dibaca baris bawah. Itulah keadaan-keadaannya. Baik. Jadi baris depan ada tempatnya, baris atas ada tempatnya, baris bawah pun ada tempatnya, kena baca baris bawah. Salah satu tempat baris depan ialah bila berada pada kedudukan khabar, predikat. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Salah satu tempat yang kena baca baris atas apabila terletak selepas haraf nida. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, baris atas. Dan salah satu tempat kena baca baris bawah ialah terletak selepas haraf jar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lam. Jadi itulah sedikit perkongsian saya untuk sesi Facebook Live kali ini. Dan yang terakhir, insyaAllah sedikit selingan tambahan, esok akan diadakan satu sesi pradengar. Esok hari Selasa 2 Februari pukul 11 pagi akan diadakan satu sesi pradengar mempelajari bahasa Arab Al-Quran menggunakan kaedah pusat yang akan diadakan pada pukul 11 pagi. Platform pembelajaran online yang akan digunakan secara online platform yang akan digunakan ialah Zoom. Jadi jika ada di kalangan sahabat-sahabat audiens yang ada di hadapan yang sedang melihat pada hari ini, jika ada di kalangan peserta-peserta yang berminat untuk mengikuti pradengar percuma, boleh
mesej saya. Sekejap lagi saya akan masukkan iklan dan nombor telefon untuk dihubungi. Ya, jadi boleh mesej ataupun WhatsApp sekejap lagi untuk mengetahui lebih lanjut. Pernah dengar asas mempelajari bahasa Al-Quran dengan cara yang mudah, kita nak dapatkan 70% perkataan bahasa Arab dapat dikuasai dengan mudah, seronok. Ya, mudah dan seronok. Faham, mudah dan seronok. Baik, jadi nantikan insya-Allah besok Selasa 2 Februari pukul 11 pagi ya, melalui platform Zoom ya, pukul 11 pagi insya-Allah. Siapa yang berminat boleh mesej sekejap lagi. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.